perbetulkan ataupun jagalah saf-saf, dan samakan bahu-bahu kamu. Suddul khalal, kamu tutuplah kekosongan, kamu isikan celah-celah tu, makna biar penuh. Walinu bi aidikum ikhwanakum, bi aidi ikhwanikum, dan berlembutlah kamu di tangan saudara-saudara kamu. Isa dalam riwayatnya, kedua orang kan perawi dari Imam Abu Daud ambil tu, Isa seorang, lepas tu Qutaibah seorang tu guru dia. Dalam riwayat Isa tidak ada sebut ini bi aidi ikhwanikum, cuma ada sebut linu saja, berlembutlah kamu. Bi aidi ikhwanikum, di tangan saudara-saudara kamu, itu tak ada. Wala tadharu furujatin lisyaitan, jangan kamu biarkan kekosongan-kekosongan, tempat-tempat yang kosong untuk syaitan. Sesiapa yang menyambung saf, Allah akan menyambungkan dia dengan rahmatnya. Dan sesiapa yang memotong saf, Allah akan memotong rahmatnya daripada dia. Abu Daud berkata, Abu Syajarah iaitu Kathir bin Murrah, dengan sanad yang Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Rasulullah SAW, sabda baginda, betulkan saf-saf kamu, wa qaribu bainaha, dan dekat-dekatkan, berdirilah dekat-dekat, wa hadu bil a'naq, dan samakan tengkuk kamu. Fawalladhi nafsi biyadih, maka demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya aku nampak syaitan masuk di tempat kosong dalam saf itu, ka'annahal hadaf, seperti kambing, seperti kambing hitam. Nampak yang kecil, kambing hitam yang kecil, Nabi nampak gitu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, samakan saf-saf kamu, kerana sesungguhnya menyamakan saf itu adalah termasuk di antara kesempurnaan sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, meriwayatkan daripada Muhammad bin Muslim bin As-Sa'ib, sahib al-Maqsurah, penjaga Maqsurah. Beliau berkata, aku telah bersembahyang di sebelah Anas bin Malik pada suatu hari. Beliau pun berkata, kamu tahukah kenapakah kayu ini disediakan? Saya berkata, tidak tahu demi Allah, sungguh saya tidak tahu. Sungguh pun saya tak tahu. Anas berkata, Rasulullah SAW pegang kayu ini di tangannya. Lalu baginda bersabda, betulkan, wa'adilu sufufakum, betulkan saf kamu. Dia tunjuk dengan kayu. Riwayat satu lagi sanad itu juga di bahagian atasnya, cuma di bahagian bawah dia beza sikit. Dia kata, Rasulullah SAW apabila berdiri untuk bersembahyang, baginda akan memegang kayu tadi dengan tangan kanannya, kemudian berpaling, lalu berkata, i'tadilu, kamu berdiri betul lah, samakan saf kamu itu. Kemudian dia pegang dengan tangan kiri. Mana pegang tangan kanan? Betul, samakan saf. Dia pegang tangan kiri, betul, saf, samakan saf. Diriwayatkan daripada Anas bahawa Rasulullah SAW bersabda, sempurnakan saf yang di hadapan, kemudian yang mengiringinya. Kalaupun ada sebarang kekurangan, biarlah ada pada saf yang belakang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum, yang terbaik di antara kamu ialah alyanukum manakiba fis salah, yang paling lembut bahunya dalam sembahyang. Bab sufuf bainas sawari, ini bab saf di antara tiang-tiang yang di dalam masjid. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdul Hamid bin Mahmud, beliau berkata, aku telah bersembahyang bersama Anas bin Malik, sembahyang pada hari Jumaat, sembahyang Jumaat lah. Fadufi'na ila sawari, kami terdesak, terpaksa pergi ke
tiang-tiang. Ada di antara kami yang tampil ke hadapan, ada marah ke hadapan, ada di antara kami pula yang mundur ke belakang. Maka Anas berkata, kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami selalu menjaga daripada berlakunya perkara ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah beberapa bab kita baca mula-mula malam ni, iaitu semaya di atas khumrah. Khumrah ni tikar kecil. Tikar kecil yang dibuat daripada daun pokok tama lah. Daun pokok tama tu dia jalin-jalin sepuluh tikar tempat kita lah. Tikar tempat kita tu daun galai, daun mengkuai dan sebagainya. Jadi dia jalin tu tu buat sekadar cukup untuk letak muka dan tangan. Tikar saat ni kecil untuk letak muka dan tangan dah tu. Itu orang panggil khumrah. Di zaman Nabi SAW dia buat dengan daun tamar itu. Di zaman kemudian bila maju teknologi buat kain ke apa ni, sejadah lah, sejadah kecil, kecil. Tu orang panggil khumrah. Boleh guna, ada dalam sunnahnya, tidak salah. Apalagi kalau di tempat yang terpaksa kena semaya di luar lah, di atas jalan kalau misalnya kita kata, ada tu lebih baik, sebab suci lah, suci. Jadi Imam Abu Daud tujuan buat mari tajuk ni, buat tajuk ni nak cerita tak apa semaya dengan berlapik, dengan berlapik. Tidak kata tak boleh, sepuluh orang Syiah hajar tak boleh. Kalau dia semaya atas lapik ni pun atas apa nama ni, permaidani atau kapet apa ni, dia akan letak juga batu Karbala dipanggil. Apabila dia nak dakwah orang ahli sunnah, dia nak kelirukan orang ahli sunnah, dia kata sahabat-sahabat dulu Nabi pun suka semaya di atas tanah tu. Semaya atas tikar ni ada juga, tapi tidak banyak. Umar bin Abdul Aziz siapa tak say kalau semaya atas tikar ni, nak semaya atas tanah. Ada riwayat daripada dia, mana kalau atas tikar pun dia ambil juga tanah tu letak, nak letak dahi tu atas tanah. Ada siapa begitu sekali. Jadi Imam Abu Daud di sini, begitu juga imam-imam yang lain dalam Bukhari, dalam mana pun ada tajuk-tajuk seumpama ini, nak menceritakan tak apa sah semaya tu, tak bubuh tanah pun. Hak bubuh tanah saat ni, kalau kita orang ahli sunnah, kalau kata lebih semaya atas tanah mana-mana lah, tidak kata tanah Karbala. Dia ni khusus dengan tanah Karbala Syiah ni. Bukan semua tanah Mekah pun tak ada kelebihan, tanah Madinah pun tak ada kelebihan, tanah Karbala tu ada kelebihannya. Dia adalah buat macam-macam lah, 4 segi, 3 segi, macam-macam. Batu tu kecil. Kalau dia semaya sekali dengan kita, dia tak pakai batu tu. Kalau dia semaya taqiyah lah, dia nak susuk akidah dia. Tapi kalau dia semaya di rumah dia, seorang atas pokok dia pakai, mesti pakai batu tu. Mesti pakai batu tu. Itu cara Syiah. Ahli sunnah tidak lagu tu. Ahli sunnah pegang hadis mana? Ni hadis-hadisnya. Ini hadis-hadisnya. Semaya atas khumrah tak apa. Mana setiap hak kita buat ni ada hadis. Kalau kita tanya Syiah, pada mau buat lagu tu mana ada hadisnya? Nabi semaya atas batu Karbala kah? Tengah-tengah, tak boleh royak. Sayyidina Ali semaya atas batu Karbala, kau tanah Karbala pun tengah-tengah juga. Tak boleh. Sayyidina Hasan tak juga. Sayyidina Husain tak juga. Pasal dia buat demo lah, buat agama sendiri. Sebenarnya dalam agama adalah tak ada. Kalau kata sebut dalam kitab kita ahli sunnah, dalam hadis ni semaya atas tanah, semaya padat, mana-mana lah, tidak khusus tanah yang tertentu ni. Jadi lebih tanah Karbala pula daripada tanah Mekah dan Madinah. Tujuan dia buat apa dia buat gitu? Dia nak suruh, nak kikih, rasa hormat, rasa suci. Tanah ni, tanah suci ni mana? Mekah, Madinah. Hak tu kita panggil tanah sucinya, supaya hilang hak tu. Bila dalam semaya pun letak tanah lain, tu tujuan. Tapi tak royak selalu. Lama-lama dia royak. Ini menunjukkan bahawa tanah Karbala ni lebih daripada tanah Mekah dan tanah Madinah. Sehingga mengikut riwayat Syiah ni, mengikut riwayat Syiah hak tak betul lah ni, royak nak royak. Hak tak betul ni. Kononnya dalam riwayat dia, tanah Karbala ni bahah dengan tanah Kaabah depan Tuhan. Masing-masing royak kelebihan dia lah. Suk-suknya
Karbala ni, tanah Karbala ni kata